Okey, selamat datang tingkatan 3. Harap semua sihat. Kembali lagi ke kelas mingguan. Minggu ini kita akan masuk bab 5. Okey, bab 5 kita sudah habis bab 4 yang susah gila tu. Banyak benda kena hafal tu. Kita akan masuk bab 5 yang sangat senang. Okey, berapa senang? Kita akan habiskan bab ini dalam kelas ini. Satu kelas saja cukup untuk habiskan bab ini. Okey, bab ini kita panggil dia termokimia. Okey, termokimia. Maksud apa? Termo maksudnya haba. Panas. Termometer. Termo. Okey, termo maksudnya haba. Kimia maksudnya tindak balas. Okey, kimia. A campur B. Okay, A campur B hasilkan haba, kita sebut termokimia. Okay, dalam 5.1 ni kita belajar endotermik dan exotermik. Okay, apa maksud endo? Apa maksud exo? Okay, endo maksudnya masuk. Okay, exo maksudnya keluar. Okay, jika A campur B, dia serap haba, haba masuk, kita sebut dia tindak balas endotermik. Jika A campur B, dia bebaskan haba, persekitaran jadi panas, kita sebut exotermik. Haba keluar, haba masuk, haba keluar. Okey, harap boleh faham itu saja. Okey, ini yang kita belajar saja untuk bab ini. Yang lain ni semua contoh. Okey, termokimia adalah kajian perubahan haba apabila tindak balas kimia berlaku. Okey, setiap tindak balas kimia ada perubahan haba. Okey, berapa sedikit pun. Okey, kalau kamu tambah garam ke dalam air, dia juga ada perubahan haba. Air akan jadi panas sedikit. Berapa sedikit? 0.3. Kamu tak perasan. Tapi tak maksud dia tak ada. Mesti ada perubahan haba. Okay, cuma sedikit atau banyak. Okay, macam letupan bom, dia sangat eksotermik. Sangat banyak. Air campur garam, sedikit eksotermik saja. Okay, harap boleh faham. Okay, so untuk eksotermik, okay, nampak sini, haba dia bebas. Persekitaran jadi panas. Okay, tenaga haba yang diserap ke dalam sistem lebih rendah daripada haba yang dibebaskan. Okay, maksudnya secara ringkasnya lebih banyak tenaga dibebas. Okay, peningkatan suhu. Okay, suhu panas. Okay, persekitaran jadi panas. Okay, endo adalah sebaliknya. Okay, haba diserap lebih daripada haba dilepaskan. Maksudnya lebih banyak tenaga diserap. Okay, maksudnya suhu persekitaran menurun. Okay, jadi sejuk. Okay, macam dekat dalam peti ais adalah endotermik. Endotermik. Dia jadi sejuk. Dekat luar peti sejuk dia adalah exotermik. Dia keluarkan haba. Boleh faham? Okay. So, kita tengok rajah aras tenaga. Okay. Ini kamu kena hafal. Okay. Ni tak hafal lah. Ni fahamkan saja. Okay. Okay. Bahan tindak balas atau kita sebut reaktan. Lepas tindak balas, kita sebut hasil atau produk. Okay. Reaktan dengan produk. Okay. So, untuk exotermik, dia bebaskan haba kan? Okay. Dia bebas haba. So, tenaga akan jadi rendah. Sebab dia sudah bebaskan tenaga ke persekitaran. So, bahan sebelum reaktan ni sebelum tindak balas, selepas tindak balas dia bebaskan haba, dia akan turun. Haba hilang, tenaga turun. Okay. So, apa maksud segitiga H ni? Kita sebut ni delta H maksudnya. Okay, delta H maksudnya perubahan haba. Okay. Dia adalah negatif. Maksudnya saya hilang. Kalau dalam report financial report dekat kamu punya syarikat, okay, kalau statement tu kata negatif, maksudnya kamu hilang wang. Okay, kamu rugi. Sama case ini, dia negatif, dia hilang tenaga. Okay, so kuantiti haba dibebaskan ke persekitaran. Okay, so untuk endo pula dia songsang. Nampak reaktan lepas tindak balas dia naik. Dia dapatkan tenaga. Tadi hilang, sekarang saya serap tenaga. So, ini jadi positif. Saya untung. Saya dapat duit. Saya dapat wang. Okay, so tambah. Okay, saya ada untung. Okay, so kita tengok eksperimen pula. Okay,
eksperimen ni dia sebenarnya dia sangat ringkas saja. Okey, kita tambah A dengan B, kita tengok termometer ada naik ke tak. Okey, tapi ada satu benda kamu kena jaga. Okey, kita tak guna sebarang cawan ya, kita tak guna bika ya. Kita guna apa? Kita guna cawan polistrena. Okey, tahu tak apa tu polistrena? Sekarang dah diharamkan. Kita tak boleh guna polistrena untuk bungkus makanan dah. Okey, polistrena ni sebab apa kita guna polistrena? Sebab polistrena ni dia penebat haba yang sangat baik. Maksudnya kalau kamu balut sesuatu dengan polistrena, kamu akan kekalkan suhu dia. Sebab dia tak boleh hilangkan haba, dia tak boleh serap haba. Dia akan kekalkan haba apa yang kamu balut. Dia macam kita punya termos. Kita punya botol termos. Tahu tak apa tu termos? Okay. So, yang kamu bawa untuk kekalkan air panas ke air sejuk ke? Botol tu. Okay. So, kita guna polistrena. Okay. So, ini baca sendirilah. Okay. So, natrium hidroksida dengan air, exothermic sebab suhu akan meningkat. Okay. Kalau kamu buat eksperimen ni, mungkin saya anggarkan saja. Okay. Mungkin sebelum kamu dapat 28, selepas kamu akan dapat 30. Nampak suhu meningkat, maksudnya dia exothermic. Okay. Satu lagi kamu kena jaga, kalau kamu nampak amonium ni, perkataan ni sangat penting. Janji kamu dekat peperiksaan kamu nampak amonium, mesti dia endo. Mesti. Guarantee dia endo. Jangan tanya kenapa. Okay. Ini mungkin dia start daripada 28, lepas akhir eksperimen dia jadi 26. Nampak suhu dia turun. Nampak amonium, mesti endo. Okay, sebab endo ni dia tak banyak contoh. Sebab 90% tindak balas adalah exo. Hanya yang 10% saja adalah endo. Amonium tu salah satu daripadanya. So, amonium, nampak amonium, mesti endo. Ingat Okay. So, yang lain nampak hidroklorik dengan natrium hidroksida, endo, exo. Okay, hidroklorik dengan natrium hidrogen karbonat, exo. Semua dapat exo. Okay. Kita tengok soalan. Okay, apakah definisi operasi? Okay, ini baca sendiri. Ini tak ada apa-apa penting. Okay. So, lagi apa ya? Apa yang berlaku apabila suhu ditunjukkan termometer adalah maksimum atau minimum? Okay, ini saya nak terangkan satu konsep kita sebut keseimbangan haba. Okay, apa maksud keseimbangan haba? Okay, ini besi, logam. Kalau saya sentuh logam, dia rasa, sejuk. Okay, sejuk. Okay, tapi lepas saya sentuh dia 10 minit, dia tak sejuk dah. Okay, sebab kenapa? Sebab haba, okay, sini ini sejuk kan? Okay, haba akan mengalir dari tangan saya ke logam. Okay, sampai dia capai suhu yang sama. Ini pada mula mungkin 20 lebih. Tangan saya 37 sebab manusia 37. Saya sentuh 10 minit, dua pun jadi 37. Sekarang tak sejuk dah, saya tak nak sentuh dia dah. Okay, ini kita sebut keseimbangan haba. Haba sudah jadi seimbang. Sama. 37, 37. Tadi 37, 20 lebih. Ini belum seimbang lagi. 37, 37, seimbangan haba. Haba sudah same-same, seimbang. Okay. Kalau kamu buat accounting, kamu mesti tahu apa tu seimbang. Maksudnya, debit dengan kredit dia sama. Okay. Keseimbangan haba. Okay. Apabila kadar bersih pemindahan haba antara hasil tindak balas dan termometer adalah sifar, maksudnya kosong. Sifar maksudnya kosong. Maksudnya pemindahan haba jadi kosong. Tak ada haba pergi sini, tak ada haba pergi sini. Maksudnya saya sudah mencapai keseimbangan haba. Okay, suhu akan berada pada maksimum atau minimum. Sebab tiada perubahan dah. Dia sampai maksimum dia henti. Sampai minimum dia henti. Dia tak berubah dah. Sebab sudah capai keseimbangan. Okay, faham Okay. Bagaimanakah ketepatan dapat diperbaikkan? Okay, macam mana saya nak buatkan eksperimen ini lebih tepat? Kita balut polistrena dengan kapas. Okay, kita balut dengan kapas. Macam dia punya jaket. Untuk mengurangkan kehilangan haba. Okay, ini satu daripadanya. Atau kita guna penutup untuk cawan. Okay, kita pakai penutup. Sebab kalau kita ada tutup, haba tidak hilang. Macam kamu punya makanan, kalau dekat kuali kamu letak penutup, haba dia tak hilang. Dia akan kekalkan haba dalam kuali.
Okay, faham konsep kan? Okay. Last sekali kita tengok contoh. Kita sudah habis bab ni. Kan saya dah kata ni sangat sedang. Okay, contoh. Apa contoh dalam exo dan endo? Okay, exo ni bebas haba. Okay, nombor 1, respirasi. Okay, kita guna respirasi untuk hasilkan tenaga. Okay, lepas buat respirasi, kita akan rasa panas. Sebab dia akan bebaskan haba ke badan kita. So, badan kita rasa panas lah. Okay, so exothermic. Endo ni, dia songsang. Apa yang songsang dengan respirasi adalah fotosintesis. Saya serap tenaga, serap haba dari matahari. Nampak? Dia songsang. Okay, lagi apa dia exo? Pembakaran. Saya bakar, saya bebaskan haba, sekitar jadi panas. Okay, ini ni kenapa ni? Okay, ini membakar kek. Okay, saya buat kek ni. Kek dia akan serap haba dari ketuhar oven. Dia akan naik. Endo. Lagi, peneutralan. Okay, peneutralan. Okay, ini kita, kamu sudah belajar tingkatan 2 kan? Okay, asid campur alkali, dia akan hasilkan haba. Ini exo. Okay, penyejatan air. Air sejat, dia serap haba, dia sejat. Baju jadi panas, dia sejat, baju jadi kering. Okay, lagi reaksi termite. Okay, termite ni apa? Okay, termite ni sejenis bahan bakar yang sangat kuat. Berapa kuat? Dia boleh bakar melalui dinding. Dinding ke besi ke tak kisah, dia boleh bakar. Okay, dia sebenarnya campuran magnesium dan barium peroksida. Okay, dia akan bebaskan banyak haba. Okay, suhu tinggi untuk menghasilkan besi lebur. Okay, daripada besi oksida. Okay, dia orang boleh guna termit ni untuk rosakkan kereta kebal. Masa Perang Dunia Kedua, mereka guna benda ni untuk rosakkan kereta kebal pihak berlawanan. Okay. Okay, lagi apa? Amonium. Nampak amonium? Mesti endo. Saya dah kata. Okay, ini jadi sejuk. Lagi, pembukaan air. Beku air ni, dia bebaskan haba supaya dia jadi ais. Ini exo. Okay. Songsang, peleburan air. Saya serap haba, saya lebur jadi air. Ini endo. Okay. Ini sangat penting. Tolong ingat. Okay. Ni pack panas dengan pack sejuk. Okay. Ini kalau kamu pergi farmasi, kamu pergi Watson, dia ada jual. Okay. Pack panas ni untuk apa? Okay, pack panas ni untuk merawat sakit otot. Okay, kalau kamu ada kejang, ada sakit, okay, otot rasa ketat, okay, kamu beli ni, hot pack ni, kamu pecahkan, dia akan jadi panas, lepas tu kamu letak sini, dia akan berasa lega. Okay, sedap. Okay, so pack panas untuk merawat sakit otot atau untuk memanaskan tangan. Okay, mengandungi, okay, apa ada dalam dia, ini kamu tak perlu ingat ya, dia bagi contoh saja, dia ada natrium asetat. Okay, jika saya tekan, dia akan jadi kristal, dia akan jadi hablo. Okay, penghabluran natrium asetat adalah tindak balas eksotermik. Okay, dia akan bebaskan haba, dia akan jadikan panas. Okay, ini kita jarang guna, tapi kita banyak sangat guna pack sejuk. Okay, ini untuk sukan. Okay, kalau kamu ada tonton bola sepak, okay, kalau ada player dia cedera kaki ke, okay, lutut ke, mana-mana ke, ada tim siapa ni, kita fizio tu, dia akan angkat satu beg, dia pergi ke tengah padang, dia ambil satu spray ni, dia spray dekat kaki dia. Okay, spray tu untuk apa? Spray tu sejuk. Sejuk ni sebab kenapa? Dia nak mengurangkan darah dekat kawasan tu supaya dia tidak bengkak. Kalau kamu cedera, katakan saya punya siku, saya kena apa-apa ke, sini akan bengkak. Bengkak sebab sini dia banyak darah. Saya nak mengurangkan, saya spray sejuk, sini tak ada darah, dia tak bengkak. Okay, untuk mengurangkan bengkak. Okay, so itulah sebab kita guna pack sejuk. Okay, mengandungi, dia ada 2 ruang berasingan. Okay, dipenuhi dengan air. Yang satu dia ada air, dia satu ada dia amonium. Nampak? Saya kata amonium mesti endo. Okay, so dia tak berfungsi pada mula. Kalau kamu nak dia fungsi, kamu tekan. Sebab 2 ruang tu dia ada satu filem nipis. Kalau kamu tekan, ni filem tu dia pecah, air campur dengan amonium, dia akan jadi sejuk. Kamu boleh guna sebagai cold pack. Okay, pack sejuk. Okay, itu saja. Dia adalah endothermic. Okay, endothermic.
Okay, lagi apa tu EXO. Okay, kita guna natrium hidroksida untuk bersih pipe longkang. Okay, ini kamu pergi DIY, dia ada jual dia macam satu botol. Kalau kamu punya longkang sudah sumbat dengan rambut ke apa ke, kamu tuang saja, dia akan hilangkan, dia akan larutkan, akan hakiskan semua rambut supaya longkang tu akan jadi smooth balik. Okay. Lagi pengaratan. Okay, karat ni sebenarnya dia serap haba. Okay, itu saja. Okay, lagi batang bercahaya. Okay, ini kita sebut fluorescent light. Okay, ini kita guna masa kamu pergi konsert. Okay, kamu bengkokkan benda tu, dia akan jadi terang, dia akan jadi pedaflo. Okay, dia akan jadi terang. Okay, kita juga guna ni masa kita menyelam ke dalam laut, sebab bawah laut tu dia sangat gelap, so kita guna benda ni supaya kita ada cahaya. Okay, sebab apa kita guna ni? Sebab dia tak perlu elektrik, kamu tekan saja dia ada cahaya. Okay, so batang bercahaya mengandungi larutan hidrogen peroksida. Okay, dan ester phenol oxide ni tak penting, jangan hafal. Okay, kamu pecahkan, benda campur, hasilkan cahaya dengan haba. Jadi dia akan jadi terang. Itu saja. Okay. Lagi, bekas vacuum. Ini termos yang saya kata tadi. Okay. Mengekalkan suhu tinggi atau rendah. Okay, sini. Okay, sebenarnya botol ni dia ada 2 lapis. Okay, antara 2 lapis ni dia ada penebat yang sangat kuat. Okay, dia ada penebat haba. Maksudnya haba dalam ni dia tak boleh keluar, atau haba luar dia tak boleh masuk. So, kalau kamu letak ais dalam, lepas 24 jam, ais tu masih kekal ais batu lagi. Sangat hebat. Okay, kalau kamu nak minum air panas, beli benda ni. Okay, dia akan kekalkan air panas. Okay, itu saja. Itu saja untuk bab ini. Kan saya dah kata sangat ringkas, sangat senang. Okay, kita masuk latihan. Okay, isi ruang kosong dengan balas endo atau exo. Saya tulis exo atau endo saja ya. Okay, bakaran exo. Okay, exo. Dia keluarkan haba. Ini apa? Ini fotosintesis. Ini endo. Ini respirasi, dia bebaskan haba. Okay, ini exo. Lagi, makanan dia serap haba jadi masak. Ini endo. Lagi, ini exo. Okay, bunga api. Peleburan. Okay, dia serap haba. Ni endo. Okay, definisikan tindak balas kimia berikut. Endotermik apa maksud? Okay, tindak balas yang menyerap haba, okay, dari persekitaran. Okay, exo saya tak tulis lah maksud dia bebas haba. Okay, apa maksud termokimia? Okay, kajian terhadap perubahan haba sesuatu tindak balas kimia. Okey, itu saja. Okey, ini exo, ini endo. Okey. X adalah exo, betul. Okey, benar. Haba dibebaskan ke persekitaran dalam X. Benar. Suhu persekitaran menurun dalam tindak balas X. Palsu. Suhu akan meningkat sebab haba saya bebaskan ke persekitaran akan jadi panas. Air panas kamu sentuh panas. Okey, suhu persekitaran panas. Okey, haba diserap dalam tindak balas Y, betul, benar. Suhu persekitaran akan naik, ini palsu. Okey, so jangan keliru Okey, exothermic ni apa? Exothermic ni membebaskan haba. Okey, endo ni menyerap haba. Okey, untuk exothermic, suhu persekitaran meningkat, betul. Menyerap haba, salah. Bahan tindak balas mempunyai lebih banyak tenaga berbanding dengan hasil. Okey. Betul, sebab dia macam ni. Nampak, bahan dia lebih tenaga daripada produk. Okey, ini betul. Okey, berbalik, ini tak berbalik. Maksudnya saya tak boleh berbalik, tak boleh songsang. Okey, sudah jadi. Okey, kita tak boleh reverse. Okey, menyerap haba. Exo ni membebas haba. Okey, menambah, menurun.
Okey. So, suhu awal. Nampak amonia? Saya kata amonia mesti endo. So, mungkin akhir kamu akan dapat 22. Okey, anggaran lah. Okey, jelaskan jawapan anda. Okey, tindak balas ini. Tindak balas adalah endotermic. Okey, itu saja. Okey, Rizwan dan kawannya menjalankan sebuah eksperimen, campur air dengan PQRS, catatkan bacaan suhu. Ini turun, endo. Ini naik, exo. Naik, exo. Turun, endo. Apakah dilihat oleh Rizwan? Okey, so P dengan S, suhu menurun. Okey. Untuk Q dan R, suhu meningkat. Okey, berdasarkan pemerhatian, Rizwan membuat dua inference. Inference maksudnya penerangan terhadap apa yang kamu lihat. Nyatakan inference. Sebab PS ni, dia adalah tindak balas endotermic. Untuk Q dan R, ini adalah exothermic. Okey. So, dia nak terangkan haba diserap. Okey, ini haba dibebas. Okey. Ini lukislah. Okey, untuk bikar A ni. A dekat mana? Okey, A ni endo. So, endo dia macam ni. Okey, menambah. Ini bahan. Ini hasil. Okey. So, ini bikar B ni dia macam ni. Bahan, hasil. Okey, so ini endo, ini exo. Okey, itu saja, senang. Berdasarkan jawapan anda di C, terangkan jenis tindak balas dari segi perubahan tenaga. C1 mana? C1 ni maksud ni jenis tindak balas dari segi perubahan tenaga. Okey, so endo menyerap haba. Okey, exo membebas haba. Okey, soalan dia berlainan tapi cara nak menjawab adalah lebih kurang sama. Okey, jangan risau. Okey, mari kita sambung. Okey, nampak tindak balas A suhu turun sebab dia adalah endo. B meningkat, ini adalah exo. Okey, antara A dengan B, manakah adalah exo? So A ni exo. Okey, B endo. Sebab kenapa dia nak jelaskan? Sebab A ni suhu meningkat. Okey, haba dibebas. Okey, B ni tulis sendirilah. Okey, suhu menurun, haba diserap. Okey, berikan satu contoh tindak balas exo dan endo dalam kehidupan seharian. Banyak contoh tadi kita belajar. Okey, exo ada apa? Exo ada pembekuan ais. Okey, endo. Okey, peleburan ais. Itu saja, kan senang. Okey. Burning of petrol, pembakaran petrol, ini exo. Fotosintesis endo. Respirasi exo. Buat roti endo. Peneutralan exo. Karatan endo. Okay, gariskan jawapan. Pembakaran lilin adalah exo kerana haba dibebas. Exothermic dalam badan menambah suhu badan. Okay, kamu akan jadi panas. Exothermic digunakan di spek panas. Bakar kek tidak merupakan exo kerana haba diserap. Okay, kek dia serap haba supaya dia boleh naik. Okay. Okey, saya sampai sini untuk hari ini. Okey, minggu depan kita akan sambung. Saya akan habiskan latihan ni. Saya tak akan masuk bab yang baru dulu. Kita akan sampai latihan habis. Okay? Mungkin lepas ni kita akan jumpa. Kita akan adakan kelas fizikal. Siapalah tahu kan. Okey, itu saja untuk hari ini. Harap bermanfaat. Harap kamu hari ini dapat belajar sesuatu yang baru. Okey, harap
semua habiskan masa dengan bijak. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey, bye-bye.